Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi semua. Berjumpa kembali kita di Zoom meeting yang keberapa ni Yang keberapa ni sekarang ni? Zoom meeting yang Tujuh. keberapa Kak Ina? Tujuh kan? Ketujuh. Tak ada tulis kat sini. Zoom. Lapan, Nampak sangat. lapan. Tak Lapan, okay kan? lapan. Lapan, Ha? Along. Lapan. Okay, Zoom meeting yang ke-8. Okay, Alhamdulillah hari ini kita semua dapat bersama-sama sekali lagi untuk menghadiri sesi majlis ilmu. Kita anggap ini adalah majlis ilmu yang kita adakan setiap hari Jumaat. So, kita pakat-pakatlah meramai-ramaikan lagi kita punya Zoom meeting ni supaya kita dapat orang cakap menyampaikan ilmu yang lebih bermanfaat. Okay, sebelum tu saya perkenalkan, nama saya Safira binti Muhammad, MC pada malam ni. Selamat orang kata selamat berkenalan pada sesiapa yang belum mengenali saya. Okay, saya bersama dengan Sean Ho, boleh dikatakan orang yang lama jugalah, kan? Ramai juga yang lama jugalah di dalam bisnes Syonho ni, dan banyak jugalah halangan-halangan yang untuk nak mencapaikan niat, untuk nak mencapaikan ilmu tu memang banyak sangatlah halangan-halangannya. Tapi apa nak cakap macam ni, tapi Allah tu belum belum izinkan untuk orang-orang lama ni untuk menarik diri. So kita orang punya tanggungjawab masih diperlukan oleh orang lain. Okay. Kan cerita kan sedih pula. Okay, sekarang ni kita mulakan sesi kita pada malam ni dengan bacaan pembuka bicara doa oleh VM Syahizat. Dipersilakan. Baik, terima kasih BN Safida. Kita mulakan dengan baca kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رزقنا علما نافعا Ya Allah ya Tuhan kami kurniakanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami dan orang-orang di sekeliling kami. Warzuqna rizqan tayyiba dan rezekikan untuk kami ya Allah rezeki yang baik untuk ahli keluarga kami dan orang-orang di sekeliling kami. Wa amalan mutaqabbala dan jadikanlah apa yang kami usahakan ini sebagai satu bekhalan untuk hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, apa ni kita teruskan, masa pun dah banyak juga kita ambil masa. Okey, sekarang kita beralih pada speaker yang pertama. Speaker yang pertama, tajuk dia adalah dari huraian buku hijau chapter 4. Tahu kan buku hijau yang mana ni yang buku hijau? Okey, ada sesiapa yang belum baca lagi buku hijau ni? Boleh cari dekat Syonho dan boleh rujuk pada upline masing-masing. Ini buku hijau dia. So malam ni speakers yang pertama, Special VM Nur Yuliani akan bercerita chapter 4. Chapter 4, the liver protection. Jadi
dengan ini dipersilakan Special BM Noriani. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada MC. Okey. Rasanya dalam Zoom meeting ni semua dah kenal saya kan? Rasanya lah. Okey, kalau tak kenal, tadi Kak Long Safida pun dah memperkenalkan saya. So, saya tak nak buang masa lah. Kita teruskan kepada topik pada malam ni. Yang mana topik ni sebenarnya, kalau tengok sekali lalu macam okey je nak present. Tapi bila kita dah kena buka buku saintifik dan kena study, rupanya berpeluh jugalah kita nak menghasilkan apa yang nak di-share pada malam ni. So tapi tak apa, saya cuba yang terbaik untuk share dalam bahasa ataupun dengan penyampaian yang mungkin kita semua lebih senang faham lah. Okay, so kita start dengan slide saya. Sekejap, dia menghilangkan diri pula slide ni. Sekejap Okay. Dah share screen. Dah. Boleh nampak saya punya slide? Boleh? Nampak Boleh, jelas. nampak. Nampak Okay, jom kita belajar. Okay, masing-masing dah ada buku saintifik tak? Kalau Ada. masa kita dah terang ni, kalau kok rasa nak buka buku saintifik tu, bab 4 tu memang sangat-sangat digalakkan lah. Okay, so kalau ikutkan dalam buku bahasa Inggeris ni, page 65. Kalau Indonesian punya, page 57. Okay, so inilah pengenalan tentang kita punya hati. Okay. Siapa yang tak tahu lagi hati kita? Cerita pasal hati. Hati merupakan organ kedua terbesar manusia. So kalau ikutkan dekat dalam, dia ialah organ terbesar kalau dalam badan. Tapi kalau dekat luar badan, yang terbesar ialah kulit. So kalau untuk keseluruhan badan kita ni, yang terbesar memang kulit. Organ nombor 2 terbesar ialah hati. Okay? Dan hati merupakan kelenjar terbesar juga dalam badan kita. Inilah kita punya hati yang berwarna merah ni. Yang hari ni kita nak belajar macam mana Lingzi ataupun dipanggil sebagai Ganoderma, dia berperanan sangat penting ataupun peranan Ganoderma tu ke atas melindungi hati. Okey, tajuk kita hari ni ialah perlindungan hati melalui Ganoderma. Okey. So hati dia terletak dekat bawah kita punya diafragma di sebelah kanan badan manusia. So dia dekat bahagian bawah ni lah. Okay. Sebahagian besar permukaan hati terletak dalam sangkar toraks untuk melindungi hati tu daripada cedera. Hati juga menjadi alas bagi pundi hempedu. So ada pundi hempedu kat bawah ni yang menyimpan jus hempedu. Okay, itu sedikit pengenalan tentang hati. Ini dia tarik sana deh. So, okay. Hati juga tidak mempunyai saraf. Maka bila kita sakit, okay, hati kita sakit, maknanya bukan sakit hati bukan sakit feeling. Kalau organ hati kita sakit, okay, kita tak rasa sakit sebab dia tidak ada saraf. Melainkan bila hati tu mula membengkak dan menghimpit organ lain yang terletak di sekitarnya, barulah masa tu kita akan terasa sakit. Okay. Antara penyakit yang selalu dikaitkan dengan hati ialah hepatitis yang boleh mengakibatkan kerosakan hati dengan sangat cepat. So apa yang berlaku? Hati tu tak mampu menghasilkan sel yang baru sampai mengakibatkan hati gagal berfungsi. Okay, ini antara penyakit yang sangat famous lah hepatitis yang disebabkan oleh virus. Itu antara contoh penyakit hati lah. Okay. Biasanya kalau orang ada penyakit hepatitis ni, survival rate dia, kadar hayat dia
di bawah 30%, 30%. Dan untuk perubatan semasa ataupun kita panggil perubatan moden, dia tak mampu pun nak mengubah keadaan pesakit. Ini sebenarnya saya dah mula masuk dalam kita punya bab 4 ni. Okay. Hepatitis parah, okay, yang teruk ni dia selalu berlaku. Ini orang lelaki, berhati-hati. Golongan lelaki berumur 20 hingga 40 tahun. Memang kebanyakan orang yang kena hepatitis ialah lelaki. Dan yelah, berhati-hatilah maksud saya. Kalau yang saya kenal pun biasanya pun lelaki. Macam suami, macam siapa tu? Suami saya punya makcik, suami dia hepatitis juga. So tapi umurnya dah lebih daripada 40 tahun lah. Mungkin dia kena dah lama sebab hepatitis ni disebabkan oleh virus. So virus ni dia inkubasi. Jadi dia dapat tahu mungkin bila dah berusia baru dapat tahu ada hepatitis. Okey. Hati selalu dikaitkan, ada satu peribahasa yang mana kalau good liver, hati yang bagus ataupun hati yang sihat tu bermaksud kehidupan seseorang itu berwarna-warni. Dan kalau kita punya hati tu sakit ataupun tak sihat, maksudnya kehidupan kita itu umpama macam pucat lah kan, hitam putih je macam tu. Hati ialah organ yang senyap dengan pelbagai fungsi. Kalau kita tahu kat Syam, kita selalu dengar hati ialah organ yang mempunyai fungsi yang paling banyak, lebih daripada 500 fungsi. Tapi hati ni juga ialah organ yang senyap. Jadi kan bila dia senyap tu bahaya dia macam kalau orang yang jenis senyap-senyap, lepas tu bila dia dah ni memberontak, dia punya apa tu, mengamuk dia tu memang lain macam. Tu bahayanya kalau orang yang senyap. Sama juga macam kita punya hati. So kalau nak tahu, sekali lagi saya cerita, hati ialah organ dalaman terbesar dalam badan manusia. Beratnya sekitar 1.2 hingga 1.5 kg bagi orang dewasa. Maknanya 1/50 daripada berat badan kita manusia dewasa. Hati juga dikenali sebagai kilang kimia yang paling hebat. Selalu kita panggil dia sebagai kita punya farmasi dalam badan kita yang mengeluarkan ubat-ubatan bila kita sakit. Dan hati juga ialah a great chemical factory yang memiliki beberapa peranan penting. Ada lebih daripada 500 peranan hati, tapi saya sebutkan berdasarkan apa yang ada dalam buku saintifik lah. Okay. Saya tak huraikan tentang ini dengan lebih detail sebab kalau hurai memang akan ambil masa lagi. Saya sebutkan je satu persatu. Hati dia peranan penting dia untuk metabolism dan juga penyimpanan. Kedua untuk pengubahan, conversion. Ketiga untuk detoxification, synthesize protein. Yang keempat dan juga untuk perkumuhan dan dia terlibat dalam proses pencernaan juga. Okey. Baik, kita belajar. Ini ada satu maklumat yang penting juga. Hati ni dia ada keupayaan untuk menjana sel yang sangat kuat. Maksudnya kalau dia rosak 75% pun dia masih boleh regenerate, boleh hasilkan sel semula. Sebab memang itulah yang telah diciptakan oleh Allah, yang mana hati kita, kerana kalau tanpa hati ni kita boleh mati, maka bila hati ni rosak, hati ni ada keupayaan yang sangat hebat untuk penjanaan sel hati semula. Okey. Macam mana dia boleh menjana sel dia semula? Sebab selagi mana hati dia menerima cukup nutrisi, tisu yang rosak dapat diperbaiki dengan cepat. So kalau kita tahu kita ada masalah hati, yang penting kita kena pastikan hati tu dapat balik fungsi penyatoksinan dia dan kita bagi cukup nutrisi, insya-Allah hati yang rosak dapat diperbaiki dengan cepat. Okey. So protein sangat penting di antara semua nutrien. Pengambilan protein yang cukup bukan saja bagus untuk penghasilan ataupun penjanaan sel hati. Namun dengan pengambilan protein yang cukup juga boleh melambatkan kemerosotan fungsi hati. Okey. Orang yang selalu berjaga malam sudah pasti akan mengalami kerosakan hati. Sebab tu kalau kita tengok orang yang selalu tidur lewat malam ni, dia memang biasanya
senang sangat untuk jatuh sakit sebab organ yang terbesar dalam badan dia tak tahu nak jaga kan. Jadi dia tidur lewat malam dan dia bila tidur lewat malam dia akan bangun lambat, maka banyak proses yang tergendala dalam badan. Proses penyahtoksinan tidak dapat dibuat oleh hati sebab hati dia akan buat proses detoksifikasi itu pada pukul 1 hingga 3 pagi. Pada waktu tu sepatutnya kita dah deep sleep. Tapi banyak orang yang masa tu pun masih berjaga. That's why pekerja-pekerja kilang ke ataupun anggota polis ke, termasuk juga dengan kaki tangan perubatan yang memang selalu on call kan, yang kalau pekerja kilang tu overtime, dia memang akan berhadapan dengan masalah hati. Lama-lama memang hati dia akan problem punya. Sebab waktu yang patut buat detox hati tu, hati patut dia buang toksin tu, masa tu kita masih berjaga. So memang kita akan dapat penyakit. Terutamanya bila kita tidur besok pagi bangun lambat pula. So patutnya waktu pukul 5 sampai 7 pagi tu waktu untuk kita pergi berak, kita masih tidur, maka tergendala banyak organ-organ dalam badan yang tergendala kerjanya. Maka sebab itulah pengumpulan toksik berlaku dalam badan dengan sangat-sangat hebat. Okey, jom kita belajar punca utama penyakit hati. Okey. Ada 3 punca penyakit hati. 1 daripada virus, alkohol yang kedua dan juga bahan kimia. Ini adalah 3 perkara yang disebutkan dalam buku saintifik macam mana hati kita boleh jadi rosak dan menimbulkan penyakit. Okey, kalau dari segi virus yang menyebabkan hati rosak, nama virus tu ialah yang jenis A, B, C dan E. Okey, B, C, D dan E. Okey. Yang paling selalu berlaku ialah hepatitis B dan C. Terutamanya hepatitis B tu lagi selalulah kita dengar. Okey. Kalau virus ni dia merebak biasalah melalui sentuhan. Biasanya melalui sentuhan tu maksudnya kontak darah ke ataupun melalui makanan yang tercemar ke kan. Okey, kalau alkohol ni macam contohnya kita kalau orang yang minum alkohol tu dia minum secara berlebihan ataupun penyalahgunaan alkohol. Okey, tapi yang paling selalu yang kita senang nak nampak yang membuatkan hati kita rosak biasanya daripada bahan kimia. Okey, contoh-contoh bahan kimia tu macam ubat-ubatan dan suntikan yang berlebihan, logam berat, makanan yang tercemar daripada baja, toksik dari udara macam asap rokok ke, asap kenderaan ke kan. Gas yang terlepas ke udara, contohnya macam cat. Contohnya lagi macam bahan pencuci. Apa sajalah yang kita hidu yang sebenarnya ia bahan-bahan bertoksik sebenarnya memang akan menyebabkan hati boleh jadi rosak. Okey. Inilah contoh kalau kita tengok ini sirosis hati. Ini hati yang dah sampai ke tahap yang satu langkah lagi boleh jadi kanser hati. Maksudnya hatinya dah mengeras. Dia tak akan tiba-tiba keras macam ni. Dia ada satu proses dia. Okay. So, hati rosak boleh menyebabkan hepatitis. Dan hepatitis kronik tu, ini macam satu perjalanan ni. Memang biasanya dia akan berlaku macam ni. Kalau hati rosak boleh menyebabkan hepatitis. Dan hepatitis tu daripada yang kurang teruk dia jadi teruk, okay, dan mengambil masa yang panjang untuk jadi hepatitis kronik tu, and then dia berubah menjadi fibrosis dan juga sirosis hati. Sebenarnya kalau sebelum nak jadi fibrosis tu dia bermula dengan hati berlemak juga pun ya juga. Maksudnya bila dah ada pengumpulan lemak dekat dalam hati tu, contohnya daripada kolesterol ke kan, kolesterol ke triglyceride ke, sebenarnya itu juga boleh menimbulkan fibrosis. So kalau kita tak uruskan dari awal, maka kita akan melalui proses yang sama juga macam kalau kita dapat hepatitis tu tadi. Okay. So macam mana kita nak tentukan kita punya kesihatan hati? Ia diukur dengan percentage lah So bila hati rosak, bila kita buat ujian darah, biasanya kalau you all biasalah pergi buat ujian darah dekat makmal darah kan. So kita ada satu macam ujian yang khas lah, namanya liver function test. Okay, kat situ nanti kita boleh baca ujian fungsi hati kita tu, kita punya keadaan hati kita tu melalui ada 2 enzim yang spesifik lah
Okay, yang biasanya kita boleh tahu yang hati kita ada masalah ataupun tidak. Kalau yang spesifik untuk hati namanya GPT atau disebut sebagai ALT. Dan satu lagi ialah GOT atau disebut sebagai AST. Okay. Kalaulah memang dalam bacaan kita tu tadi ada menunjukkan bacaan yang tak normal, okay, daripada enzim GPT dan GOT itu memang dah pastilah memang kita ada masalah hati. Tapi kalau bacaan tu normal, juga bukan petunjuk keadaan hati kita tu sihat. Ia hanya menandakan yang fungsi dasar hati kita tu masih normal. Okay. So hati-hatilah kalau kita dah buat ujian tu, kita tengok okey je, belum tentu juga yang hati kita tu sebenarnya sihat. Okay. Dalam kes sirosis hati yang parah, kadar GPT dan GOT sendiri tidak cukup untuk mengesan penyakit. Okay. Dia memerlukan gabungan dengan ujian lain seperti ultrasonic scan, ujian alpha fetoprotein dan juga hepatitis B untuk mengesahkan penyakit tersebut. Okay. Mata kuning ni maksudnya jaundice lah kan. Okay. Beberapa doktor menerangkan kanser hati sebagai trilogi, hepatitis kronik, sirosis dan kanser hati. Maknanya dari hepatitis kronik dia boleh berubah menjadi, sebelum nak jadi sirosis dia akan jadi fibrosis dulu. Fibrosis tu berparut, sirosis tu hati yang mula mengeras dan akhirnya menjadi kanser hati. Nanti di hujung saya punya perkongsian ni saya akan tunjukkan gambar-gambar sebenar supaya you all tahu macam tu rupanya kalau kita sakit So kita kena jaga hati kita ni sebelum dia betul-betul mengamuk. Okey. Oleh sebab hati tak ada saraf, kerosakan awal tak dapat dikesan. So you all kena berhati-hati. Saya memang akan selalu cakap ni. Sebabnya hati ni kalau dia dah rosak, memang ada yang tak boleh reverse. Tapi cuma kita kat sini memang ada harapan. Cuma walaupun ada harapan, adalah lebih baik kita mencegah hati tu daripada rosak. Sebab kosnya pun sangat-sangat tinggi. Bila hati dah rosak, nak makan linzi tu bukan sikit-sikit Okey. Sehingga hari ini, hepatitis disebabkan virus belum dapat disembuhkan. Ini kalau dalam alopati lah. So, apa yang mereka dapat buat ialah mengurus dan mengawal masalah hepatitis tu ataupun penyakit hepatitis tu dengan sejenis ubat yang dipanggil Silymarin. Okey. Kajian keberkesanan ganoderma ke atas fungsi hati. So sekarang kita dah masuk macam mana tadi kita cerita pasal hati, penyakit hati, apa sebab hati boleh jadi rosak. Dan sekarang ni kita nak cerita macam mana linzi ataupun ganoderma ni dia berkesan ke atas fungsi hati. Okey. Ada pelbagai kisah daripada mereka yang dah mengamalkan linzi dalam jangka masa yang panjang. Menunjukkan linzi ni mempunyai peranan yang penting dalam melindungi fungsi hati. Lebih daripada 30 kajian ilmiah telah diterbitkan mengenai penggunaan ganoderma dalam perlindungan hati. So contoh rujukan yang telah diterbitkan kita boleh tengok ada dekat sinilah. Okey, ini antara contoh kajian ilmiah terhadap kemampuan ganoderma daripada tahun 2000 oleh ni nama penulis-penulis buku lah. Sebenarnya mungkin diorang ni pun saintis dan juga pensyarah. Okey. Next is kajian keberkesanan ganoderma ke atas fungsi hati. Okey, ini sebenarnya saya dah masuk muka surat. Saya dah masuk dekat muka surat 71 dah. Okey. So, kita tengok dekat sini. Oleh sebab kerosakan hati disebabkan virus dan alkohol sukar untuk dilaksanakan. Tadi kita dah dengar. Yang hati tu dia jadi rosak sebabkan 3 perkara. Pertama sebab virus, sebab alkohol dan juga disebabkan bahan kimia. Tapi disebabkan kerosakan hati disebabkan virus dan juga alkohol ni kita susah untuk nak buat kajian, maka kita gunakan bahan kimia untuk tujuan kajian tu. Okey, kajian ni dipanggil in vivo, iaitu maksudnya kajian ke atas benda hidup. Okey. Kita tengok dekat sini.
Okey, patologis mendapati kerosakan hati tikus akibat bahan kimia adalah mirip dengan kerosakan hati yang terjadi pada manusia. Oleh itu, kajian in vivo tentang perlindungan hati oleh Ganoderma difokuskan kepada penggunaan bahan kimia. Okey, bahan kimia yang digunakan dekat sini kita panggil karbon tetraklorida. Macam mana kita nak tengok fungsi hati. Ini kajian yang dijalankan ke atas tikus ya. Tikus ni dibahagikan kepada 5 kumpulan. Ini ialah kumpulan yang tak ada buat apa-apa rawatan ataupun tak makan any ubat. Okay, ini kumpulan tikus yang telah diberi karbon tetraklorida. Karbon tetraklorida ni kalau you are biasa dengan kita punya OPP slide kan, kita memang dah tahu dah. Memang dah sebut macam mana kita Lindsay Xuang Ho dapat accreditation ke atas perlindungan hati tu setelah hati tikus tu dirosakkan dengan karbon tetraklorida. So ini grup yang kedua. Grup yang ketiga ialah grup yang gunakan Lindsay low dose. Yang ini Lindsay high dose. Dan grup yang keempat menggunakan ubat hospital yang dipanggil sebagai Silymarin tu tadi. So kalau kita tengok, ini bacaan GPT dan ini bacaan GOT. GPT ni memang indeks yang khas sebenarnya digunakan untuk hati. Kalau GOT ni dia ada juga pada jantung, pada buah pinggang, pada otot rangka dan juga pada otak untuk GOT ni. Dia bukan khas untuk hati saja. Tapi kalau GPT memang khas spesifik lah untuk hati. So kalau kita tengok kumpulan yang telah ni cerita pasal kajian ke atas tikus tu. Kalau kita tengok kumpulan tikus yang telah dirosakkan hatinya, menggunakan karbon tetraklorida ni dengan begitu tinggi sekali dia punya indeks hati dia naik. Kalau yang ini yang tak ada bagi ubat tu, kumpulan kita panggil grup kawalan, control group ni, mulanya bacaan hati GPT ialah 40.9. Lepas tu bila bagi yang tikus satu lagi kumpulan tu, bila dibagi hati, kita panggil karbon tetraklorida tu terus naik shoot kepada 758. Yang GOT-nya 136.8 ni shoot menjadi 869. Dan bila mereka bagi high dose, saintis bagi high dose kepada grup yang dah dapat karbon tetraklorida ni, bacaan GPT-nya turun kepada 391. Bila yang dapat low dose 423 bacaan GPT-nya. Untuk yang kumpulan yang bacaan GOT daripada 440, yang high dose 444 daripada 869, penurunan yang sangat ketara dekat separuh. Dan ya, ada gangguan sikit suara, boleh mute kan? Minta maaf sorry okey dah. So yang untuk low dose satu grup lagi gunakan low dose Lindsay. Bacaannya turun juga walaupun low dose. Tapi yang sangat ketara memang bila gunakan Lindsay high dose. Kumpulan yang menggunakan Silymarin ada juga penurunan daripada 708 turun jadi 474 bagi GPT, dan penurunan sebanyak penurunan yang juga apabila menggunakan Silymarin untuk bacaan GOT. Cuma masalah Silymarin ni nanti saya terangkan dekat page yang sebelah. Okey, apa yang saya sharekan tadi, model dia penerangannya ialah model ini telah digunakan sebagai kaedah penilaian rasmi untuk menyokong kenyataan mengenai perlindungan hati dalam akreditasi makanan kesihatan. Tikus dalam ujian ini diberi makan bahan kimia bertoksik, yang itu tadi karbon tetraklorida dan juga produk Ganoderma yang merujuk kepada YK01. Yang tikus tadi diuji selama 8 minggu. Kajian ini memperlihatkan perbezaan nyata dengan kajian ilmiah yang lain tentang Ganoderma dalam menjaga kesihatan hati. Apabila sel hati rosak atau mengalami kematian, ia akan melepaskan enzim GPT dan GOT yang merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur fungsi hati.
Semakin besar kerosakan hati, sebab tu kita tengok semakin tinggi kadar GPT dan GOT. Bila bagi tadi, karbon tetraklorida terus shoot naik dengan sangat tingginya sebab karbon tetraklorida tu dia akan merangsang hati untuk menjadi rosak dengan lebih cepat. Okay, macam saya jelaskan tadi, GPT ialah indeks yang spesifik untuk hati. Manakala GOT pula terdapat juga pada jantung, ginjal, otot rangka dan otak. Keputusan kajian. Bila tikus yang diberi karbon tetraklorida secara oral, hati tikus akan mengalami keradangan. Kadar GPT dan GOT lebih tinggi berbanding kumpulan kawalan. Okey. Dua kumpulan tikus yang diberi karbon tetraklorida menerima pula Juncken Ganoderma menunjukkan penurunan kadar baca indeks GPT dan GOT yang ketara selepas 3 minggu. Saya dah explain tadi sebenarnya pada gambar tu. Okey, dan apa yang berlaku penurunan GPT dan GOT tu dia ambil masa selama 3 minggu selepas diberi karbon tetraklorida pada asalnya dan juga menerima Juncken 01. So ini adalah bukti yang Ganoderma mampu mengurangi kerosakan hati akibat bahan kimia yang bertoksik yang diberi nama karbon tetraklorida tu. Okey. Bila tikus diberi Ganoderma, keradangan berkurang. Dan keradangan berkurang tu dia bergantung kepada dos yang diberikan. Semakin banyak Ganoderma diberi, okey, yang diberi 0.5 hingga 3 gram per kg. Kalau tikus tu kan mungkin berat dia pun tak sampai 1 kg. Maksudnya kalau kita bayangkan seekor tikus tu dia dapat lebih kurang dalam 1 kapsul hingga 6 kapsul YK01. Sedangkan badan kita manusia yang besar ni pun kalau ikutkan pada kotak tu, dicadangkan makan, kalau tak ada masalah kesihatan untuk penjagaan kesihatan ke, dicadangkan makan 4 hingga 6 kapsul sehari. Ini badan kita yang besar dengan hati yang lebih besar daripada tikus. So kalau tikus tu sebenarnya dia dah diberi dos yang rendah dan juga dos yang tinggi untuk merawat kecederaan hati tikus tu. So semakin tinggi dos yang diberi. Ustaz, kawal pasal Ustaz. So, Tuan Syed boleh tolong mute kan? Okey. Semakin tinggi ataupun semakin banyak linzi yang diberi kepada tikus tu, semakin kurang keradangan dan kadar indeks hatinya semakin menurun. Tapi apa yang mereka dapati hasil daripada kajian tu, bacaan protein hati juga meningkat. Maksudnya berlaku baik pulih dalam hati tikus tu tadi bila diberi YK01. Okey. Dos Ganoderma yang tinggi 0.5 hingga 3 gram tadi merujuk kepada kuantiti yang macam ni menghasilkan protein hati yang lebih tinggi dalam hati tikus tadi, okey? So kesimpulan daripada kajian, Ganoderma berkesan dalam mengurangkan kerosakan hati dalam ujian ke atas haiwan. Okey, satu lagi, Ganoderma ni dia bukanlah makanan berprotein tinggi, tapi menariknya melalui kajian tersebut, ia membuktikan ataupun ia menunjukkan yang Ganoderma mampu meningkatkan kandungan protein dalam hati. Lalu berlakulah proses penjanaan semula sel-sel hati atau kita panggil regeneration, cell regeneration. Okay? Kesimpulan kedua yang kita boleh tengok daripada kajian tadi, peningkatan kandungan protein dalam hati menunjukkan ekstrak Ganoderma mampu mendorong regenerasi sel hati. Maksudnya bukan sekadar mengurangkan kerosakan hati tapi juga dapat membaiki kerosakan sel-sel hati dengan cara penghasilan sel-sel yang baru. Okey. Model ujian haiwan menjadi bukti kukuh bahawa Ganoderma memberi perlindungan hati secara menyeluruh. Maksudnya, nampak pulak ni kejap ada gangguan sikit. Nampak benda ni. Maksudnya bukan sekadar melindungi hati yang rosak. Linzi bukan sekadar melindungi hati yang rosak, tetapi kalau hati tu dah rosak, dia mendorong proses penghasilan sel-sel hati. Okey. Next. Ini tajuk yang seterusnya.
bukti lanjut perlindungan hati, mengurangkan splenomegaly iaitu pembengkakan limpa dan fibrosis hati. Okey, ini sebenarnya nak menunjukkan tadi boleh rawat hati tikus. Yang keduanya, Lindsay tu tadi boleh penghasilan sel-sel hati semula. Boleh berlaku penghasilan sel-sel hati semula apabila diberi Lindsay. Satu lagi bukti lanjut di mana Lindsay dia mempunyai perlindungan ke atas hati apabila hati yang tadi dia dah mula rosak, dia menyebabkan organ yang berkaitan atau yang dekat akan menjadi bengkak. Okey, contohnya macam ni. Untuk menyokong kenyataan tentang kemampuan Ganoderma terhadap perlindungan hati, perlu ada bukti patologi terhadap organ lain yang terkait. So, organ lain yang terkait kat sini yang kita nak cakap pasal limpa. Okey? Bahagian yang terpenting ialah hati rosak. Tadi kalau kita gunakan karbon tetraklorida tu yang memang jelas-jelas rosak hati. Tapi secara tak langsung limpa akan terkena akibatnya daripada hati yang rosak tu. Okey. Apa cerita dia? Apa penjelasan dia? Semasa mengalami kerosakan serius, hati akan menyusut dan mengalami fibrosis. Maksudnya dia berparut sampai aliran darah tersekat. Gangguan sebegini menyebabkan aliran darah ke limpa juga tersekat, mengakibatkan limpa jadi bengkak. So istilahnya ialah splenomegaly. Okey. Splenomegaly. Itu istilah dia. Kedua keadaan patologis ini, banyak istilah-istilah yang rasanya susah jugalah ni kan kita nak faham, tapi tak apa, saya cubalah. Okey. Kedua keadaan patologis ini mencerminkan produk Ganoderma yang diuji itu berkesan ataupun tidak pada hati. So apa yang kita nampak di akhir ujian, tikus yang mengalami sirosis kronik akibat penggunaan karbon tetraklorida telah mendapat gejala sirosis dan pembengkakan limpa. Okey. Menurut laporan, sambung lagi. Menurut laporan penilaian oleh seorang saintis nama dia Profesor Lin Wenchuan. Ini saintis yang bagi tikus tu Lindsay. Okey. Dia yang bagi tikus tu Lindsay masa eksperimen tu. Dia kata dia mendapati keadaan tisu hati yang rosak tu boleh dibaiki dengan Lindsay. Dan yang kedua, Lindsay juga boleh membaiki fibrosis pada pembuluh darah sentral dan kawasan pembuluh darah portal. Yang ketiga, Lindsay mampu membaiki pembengkakan limpa. Ini apa yang didapati oleh Profesor Lin Wenchuan tu. Pada mulanya, profesor tu dia memang awal-awal dia macam ragu-ragulah dengan keberkesanan Lindsay. Tapi lepas dia dah lihat hasil positif daripada eksperimen tu, so tanggapan dia pun dah berubah. Kajian mengenai kesan Ganoderma untuk perlindungan hati yang pertama kalinya menggunakan hepatitis kronik akibat terganggu. Akibat penggunaan karbon tetraklorida sebagai model in vivo telah diterbitkan dalam American Journal of Chinese Medicine pada tahun 2004. Okey, so far okey ke? Okey Saya sambung ya. Okey. Okey, boleh. Faham ke? Faham tak Kak Ina? Kak Ina faham je lah. Yang baru-baru tu Tak tahulah mungkin kena lagi explain lagi macam tu lah. Okay, so next is dalam ujian dibuat ke atas tikus berlaku peningkatan signifikan hydroxyproline. Yang ini menunjukkan fibrosis hati yang sangat parah. Namun pemberian dos tinggi Ganoderma dapat mengurangkan hydroxyproline, iaitu aktiviti Ganoderma dapat mengatasi fibrosis hati. Okey, ini sangat popular dalam buku saintifik. Biasa kan tengok gambar ni.
Okey. Kesan ini telah disahkan berdasarkan kajian ke atas tisu ataupun sel yang di bawah yang kita boleh cek di bawah mikroskop. Okey. Macam mana penjelasan dia? Okey, inilah hati tikus yang sihat. Okey, ini hati tikus, gambar B ni hati tikus yang telah dirosakkan dengan karbon tetraklorida tu tadi. Okey. So nampak ketara fibrosis ataupun parut yang sangat jelas kat sini. Untuk satu kumpulan lagi, kumpulan C ni, kumpulan yang menerima ganoderma dengan dos yang tinggi, menunjukkan tidak berlaku fibrosis. Tapi dia dah dirosakkan dulu. Bila bagi Lindsay, tak nampak fibrosis tu lagi berlaku. Sebab hati tu dah mula nampak lembut kan. Dan tak nampak macam gambar B ni tadi. Untuk kumpulan yang gambar yang ketiga ni, ini ialah kumpulan yang menggunakan silymarin. Kat sini menunjukkan keadaan fibrosis hati masih ada tapi dah lebih rendah lah kalau nak dibandingkan dengan gambar pada yang gambar B ni tadi. So kalau kita tengok kat sini, ini adalah bukti kita buat uji kaji kat atas tikus dengan menggunakan karbon tetraklorida tu tadi. Kita nampak dalam bentuk yang tadi dipanggil histopathology tu kan. Okay, kita tengok dekat bawah mikroskop apa yang berlaku ke atas sel-sel hati tu. Kita nampak bila menggunakan ganoderma, nampak yang hati tikus tu dah mula pink macam hati yang sihat. Dah mula lembut dan tidak berparut. Okay. Kesimpulan daripada kajian pembengkakan limpa dan juga fibrosis hati. Pertama, walaupun silymarin tadi yang gambar yang D tu tadi, dianggap sebagai perubatan hepatitis yang berkesan dalam perubatan barat dalam perubatan moden. Ubat ini tidak seberkesan ganoderma untuk mengatasi fibrosis. Sebab lebih tinggi dos silymarin kita bagi, mungkin hasilnya tu akan lebih baik. Kalau kita tengok memang dia dah kurang lah berbanding dengan gambar yang gunakan karbon tetraklorida yang diberi dengan silymarin tu. Tapi kesan sampingannya juga akan bertambah. Sebaliknya kalau menggunakan Lindsay, kelebihannya dos yang selamat, okey, yang jauh dos yang tinggi diberikan tapi still selamat sehingga kan ganoderma berpotensi dan menjadi rawatan yang unggul untuk menjaga fungsi hati. Okey. Kita masuk ke page yang dah nak habis dah. Penyelidikan tentang kesan perlindungan ganoderma ke atas hati tikus yang sihat. Okey, bukan saja kita gunakan Lindsay ni ke atas tikus yang kita rosakkan hati tikus lah ataupun kita apa tadi cerita dia? Bukan. Maksudnya bila hati tu rosak, limpa pun boleh jadi bengkak. Okey, tapi kita juga dalam buku saintifik ni juga ada menerangkan tentang penyelidikan tentang kesan perlindungan Lindsay ke atas tikus yang hatinya sihat. Okey. So apa yang saya nak sharekan kat sini? Pada tahun 2006, Lin Bifong, Chen Miaoling dan rakan-rakan Universiti Kebangsaan Taiwan. Okey, ini dia memberi tikus jenis bab C. Ini tikus albino ekstrak apa tu kita panggil fruit body. Fruit body ni maksudnya tubuh buah tubuh. Fruit body lah. Okey. Ya, okey. Yungkian selama 7 minggu berturut-turut. Hasilnya membuktikan bahawa ganoderma dapat menurunkan angka TBAS. TBARS, tak tahu nak sebut tapi mungkin TBAS boleh lah. Maksudnya indeks oksidasi. Maksudnya kat sini ganoderma dapat meningkatkan kemampuan antioksidan hati sehingga hati tidak mudah teroksida. So untuk hati yang masih sihat lagi, apa yang kita nampak kat sini, dia boleh mencegah hati tu daripada menjadi rosak. Kita makan Lindsay, walaupun jangan makan Lindsay bila hati kita dah rosak baru nak makan. So itu tugas dia sangat besar, cabaran dia walaupun kita mempunyai harapan kat sini. So lebih baik kita jaga hati kita, kalau masih baik lagi kita jaga supaya dia tidak rosak. Jadi daripada penyelidikan yang dibuat ke atas hati tikus yang masih sihat, didapati
Ganoderma tu dapat meningkatkan kemampuan antioksidan hati. Maksudnya hati tu tidak mudah teroksida. Okey. So apa yang nak dimaksudkan kat sini? Ganoderma bukan saja dapat melindungi hati yang rosak disebabkan bahan kimia, tapi dia mampu meningkatkan antioksidan pada hati yang normal dan meningkatkan segera metabolisme hati. Apa dia macam ni ya? Jadi kecil. Ada subtitle pula. Dia suka lari lah. Dia suka lari. Okey. So tadi hati tikus yang sihat. Sekarang kalau ke atas manusia pula, hati manusia yang sihat. Okey, ini ada satu gambar lagi. Pada tahun 2005, Profesor Wang Jinkun dan tim penyelidiknya di Universiti Perubatan Chung-Shan melakukan ujian klinikal double blind crossover menggunakan fruit body Yungqian pada 40 sukarelawan yang sihat. So dia bagikan kepada dua kumpulan. Kalau double blind ni maksudnya sukarelawan tu dia tak tahu kan yang dia tengah dibuat uji kaji. Okey. So ada dua kumpulan, satu grup yang dipanggil grup kawalan, yang ini satu lagi ialah yang menggunakan Lindsay. Okey. Ujian ni dibuat selama 3 bulan. Okey, kalau kita tengok yang ini tadi memang ini orang yang hatinya sihat. So bacaan fungsi hatinya masih dalam keadaan yang baiklah. So yang ini yang diberi makan Lindsay, daripada bacaannya 22 dia menurun menjadi 13 selepas penggunaan yang lebih lama. So lagi lama kita makan Lindsay, sebenarnya kita punya hati akan jadi lebih baik. Okey, lebih sihat lagi dan dia tak akan turun lebih daripada tu. Dia akan dalam keadaan yang sepatutnya bacaan fungsi hati. Ya. Ini ujian yang menggunakan bacaan indeks GPT ya. Nilai GPT mereka yang mengambil Ganoderma diambil dan dilampirkan pada jadual di sebelah. So saya dah terangkan tadi dekat sini. Yang ini pada GPT, bukan GOT ya. Siapa yang bercakap tu boleh tolong mute-kan tak? Dah tutup dah. Okey. Masih lagi ada suara. Boleh tolong mute-kan tak? Dah Okey. di-mute-kan. Perubahan, okey. Keterangan daripada gambar tu tadi. Perubahan GPT dalam kumpulan Ganoderma. Maksudnya yang menggunakan Yungqian tu cenderung menurunkan nilai indeks pada hati. Okey, semakin lama ekstrak Lindsay tu diambil, nilai indeks GPT hati juga menurun daripada 22 menjadi, mana nak patah balik? 22 menjadi 13. Macam dalam gambar ni lah tadi lah. Daripada 22 dia menjadi 13. Okey. Bila Lindsay diambil oleh manusia sihat dengan indeks fungsi hati yang normal, fungsi hati akan terjaga dan sel hati tak mudah rosak. Sebab itulah kalau tanya pada saya akan makan Lindsay ni, saya tak kira lah saya makan sikit ke, makan banyak ke, tapi saya akan makan setiap masa sebab saya nak pastikan yang hati saya dalam keadaan yang baik. Sebab kita tak tahu ada banyak faktor-faktor yang boleh menyebabkan kerosakan hati berlaku. So lebih baik mencegah daripada kita fikir kita nak rawat. Okey. Selepas penggunaan jangka masa panjang, macam tadi tu guna 3 minggu dia turun lagi, guna 3 bulan bacaan GPT tu turun lagi kepada akhirnya menjadi 13 daripada asalnya 22. Selepas penggunaan jangka masa panjang, nilai indeks hati dia menurun dan
prestasi hati meningkat. Okey, yang last kali, eksplorasi komponen aktif ganoderma dalam perlindungan hati. Sebenarnya dalam Lingzi ada dua komponen ataupun ada dua kandungan berkesan yang jelas-jelas berkesan dalam perlindungan hati, iaitu kita panggil triterpenes dan juga polisakarida. Dalam penyelidikan yang dibuat oleh Profesor Su Qinghua dari Universiti Perubatan Taipei, pemberian asid ganoderic B dan C mampu menurunkan nilai indeks GPT dan GOT pada tikus yang menderita penyakit kegagalan hati kronik. So, sebenarnya ni merujuk kepada triterpenoid yang selalu kita panggil sebagai triterpenes tu. Okey. Terkeluar lagi. Sekejap. Abang hilang lagi gambar. Okey. Ini ialah gambar. Okey, ini ialah gambar yang saya kata saya nak tunjuk tadi. Ini ialah gambar hati yang berlemak. Mana gambar yang hati yang sihat tu? Hilang ke? Okey. So ini ialah gambar fibrosis hati So maknanya dari hati berlemak, yang tadi hati berlemak rupa dia macam ni. Berlemak ni sebenarnya kalau kita banyak kolesterol dekat dalam badan, itu ialah tanda yang pengumpulan lemak dah berlaku dalam kita punya hati. So sekecil-kecilnya dia bermula dengan hati berlemak, hati dah jadi rupa macam ni. Dan lepas tu kita panggil fatty liver. Dan lepas tu dia akan bertukar menjadi fibrosis, melibatkan parut-parut pada hati. Nampak? Keras dah mula mengeras, dah ada parut-parut macam tu kan. Dan seterusnya, kalau kita tak rawat dengan betul dari awal, dia akan menyebabkan berlakunya sirosis hati. So yang gambar ni kita selalu sangat tengok dekat dalam Xuanhu. Hati makin lama makin teruk dan penghujungnya akan berlaku kanser hati. So inilah cabaran yang paling besar sekali. Janganlah sampai kita semua terdedah dengan penyakit kanser hati. Contoh kalau katakan hospital nak buat kemoterapi, takkan dia nak kemo pada hati tu. So nampak tak dekat sini yang sebenarnya macam saya kata tadilah, pencegahan adalah sebaik-baik ikhtiar yang kita perlu lakukan. So ini ialah gambar hati yang sihat. Kalau dah dibelah rupa dia macam ni lah, nampak kenyal-kenyal, masih merah lagi. Ini ialah hati yang dah jadi sirosis. Kalau dibelah pun macam ni rupa kat dalam dia Dan kesimpulannya, untuk bab 4 ni, ganoderma, apa yang kita nampak, ada 4 perkara lah yang kita boleh jelaskan kat sini. Ganoderma dia dapat merawat hati yang rosak dan cedera dan menjana sel hati semula. Itu apa yang kita boleh tengok melalui eksperimen yang telah dijalankan. Dan ganoderma juga dapat melindungi hati daripada jadi rosak. Maknanya kalau hati tu dah rosak, dia boleh repair hati yang rosak dan boleh jana sel hati semula. Dan kalau hati tu tak rosak lagi, masih dalam keadaan elok, ganoderma tu bila kita makan, dia dapat melindungi hati daripada menjadi rosak. So yang nombor 2 ni cerita pasal pencegahan, yang nombor 1 cerita pasal rawatan. Dalam masa yang sama juga, ganoderma, Lingzi, dia boleh mengurangkan pembengkakan limpa yang terjadi akibat fibrosis hati. Dan ganoderma juga yang keempat dapat meningkatkan kemampuan antioksidan pada hati yang sihat. Maksudnya orang sakit ke orang sihat ke, dia perlu makan Lingzi untuk, kalau orang sihat untuk mencegah, kalau orang sakit dia makan Lingzi untuk tujuan merawat sampai pulih. Dan kita ada peluang kat sini untuk merawat hati kita. Jadi antara 8 jenis Lingzi Xuanhu, Lingzi yang manakah pilihan yang terbaik untuk melindungi hati? Kita ada 8 jenis Lingzi. 1, 2, 3 itu jenis yang asas. Jiahu, kita ada Yungqian 01 tu, dan kita juga ada Yungqian 2. Itu Lingzi asas kita. Dan kita ada targeted Lingzi sebanyak 5, okey? So antara ke-8 jenis Lingzi tu yang mana paling baik untuk hati? Jawapannya ialah targeted Lingzi YKS, yang mana ia dapat bertindak sebagai perlindungan dan pencegahan atau ketika bermulanya gejala masalah hati. So kita boleh makan YKS ni sebab YKS selain dia bagus untuk buah pinggang, ia juga boleh memperbaiki ataupun
merawat hati berlemak. Sebab sebelum jadi fibrosis, sebelum jadi sirosis dan sebelum jadinya kanser hati, dia bermula dengan fatty liver dulu. Dia bermula dengan kolesterol yang tinggi dulu. So hati kita bila dah dapat masalah macam tu, nak tak nak kita kena rawat. Janganlah tunggu sampai dah makin ke depan, memang rasanya menyesal tak sudah nanti kita. Okey? Dan macam saya cerita tadi, bacaan kolesterol yang tinggi ialah petunjuk hati kita berlemak. So kenalah ambil berat. Fatty liver ni bukan suatu penyakit yang ringan. Jangan kita ingat benda ni benda yang kecil. Jika tak dirawat dengan betul, kerosakan hati akan terus berlaku. Daripada asalnya, macam saya kata tadi, hati tu asalnya hati berlemak, menjadi fibrosis, akhirnya menjadi sirosis dan seterusnya akan disahkan sebagai kanser hati. So, YKS ini ialah Lindsay target yang sebenarnya lebih ekonomi berbanding Lindsay target buah pinggang yang sebenarnya lebih ekonomi berbanding dengan YKK. Harga sebotol RM860 dan ada 48 tablet dekat dalam. Untuk cadangan pengambilan melindungi hati ataupun merawat hati yang berlemak. Termasuk juga kalau kita nak jaga buah pinggang kita daripada menjadi rosak ataupun otak kita nak jaga kita punya otak, kita boleh ambil 2 hingga 3 tablet sehari. Bermaksud dalam 1 bulan kita perlukan 1 hingga 2 botol sebab dalam dia ada 48 tablet. Dan waktu makan kalau untuk buah pinggang kita boleh makan pukul 5 hingga 7 petang antara time tu. Tapi kalau kita nak untuk hati kita boleh makan pada waktu pagi. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Saya harap perkongsian saya ni memberi manfaat kepada semua yang mendengar pada hari ini. Okey, Assalamualaikum, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada MC. Okay, terima kasih pada speakers kita yang pertama, SPVM Puan Nur Yuliani. Sebab ada 2 nama kan, kadang-kadang tersasul nama tu. Okey.